Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita meneruskan pembelajaran kita tadabbur ringkas bagi suratul Insan. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-16, ayat yang ke-15 dan terus kepada ayat yang ke-16, yang mana ayat yang ke-15 ini kita telah pun sama-sama mendapat beberapa pelajaran, yang mana ayat yang ke-15 ini Allah menyebutkan penghuni syurga ini ketika mereka duduk dalam keadaan bersantai, dalam keadaan mereka duduk dalam penuh kerehatan, mereka akan diedarkan bekas-bekas makanan dan juga ada gelas minuman, yang gelas minuman itu sifat dia, ciri dia berada dalam keadaan yang jernih, umpama kaca. Kita baca ayat yang ke-16, Allah membincangkan tentang wa akwabin seperti qawarir pada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ayat 16 ini Allah memperincikan tentang wa akwabun, iaitu gelas yang digunakan untuk diletakkan minuman, yang Allah umpamakan ia seperti qawarir, seperti kaca. Kemudian ayat 16 ni Allah ulang sekali lagi perkataan qawarira. Ayat 15 kita dah jumpa penghujungnya qawarir, dan ayat 16 Allah ulang sekali perkataan qawarira min fiddatin, walaupun dia nampak jernih cerah seperti kaca, tapi ia dibuat daripada perak. Dan dalam ayat ini Allah menerangkan yang akan mengedarkan bekas minuman itu, gelas-gelas minuman itu, menggunakan gelas yang dia daripada perak tapi nampak seperti kaca. Ia akan dituangkan, cara menuangkan air itu adalah qaddaruha taqdira. Ia telah diukur isi air itu dengan sebaik-baiknya. Tapi Allah belum terangkan lagi siapa yang melakukan kerja qaddaruha taqdira. Nanti kita akan jumpa. Jadi ayat 15 yang hujung dengan 16 ni, Allah nak kita bayangkan, kita gambarkan betapa indahnya, betapa hebatnya nikmat dalam syurga ini. Hanya belum bincang tentang air, tetapi gelas minuman itu pun dah nampak seperti bekas yang sangat cantik. Dalam ayat ini, seperti saya sebut tadi, kenapa Allah ulang dua kali kalimah qawarir? Ayat 16 dah jumpa qawarir, ayat 16 dijumpa pula kalimah qawarir. Kata Pak Quraish Shihab, dia kata
Diulang kalimah qawarir adalah untuk menegaskan keindahan dan kesempurnaan yang ada pada gelas-gelas minuman tersebut. Jadi Allah nak kita ni bayangkan betapa banyak nikmat dalam syurga ni. Apa yang ada dalam syurga tu semua nikmat. Dia bukan nikmat dia macam air saja sedap, air saja lazat. Tak. Bekas yang nak diguna letak air tu pun dah sangat indah. Kalau tuan masih ingat waktu kita belajar surah As-Sajdah, sifat syurga yang Allah sediakan pada ayat nombor 16, 17, kan Allah kata apa? Ciri syurga tu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah kata sifat syurga ni dia akan sedap mata memandang. So antara nikmat dalam syurga ni adalah pada pandangan juga. Allah ni dia akan jadi semua, pandang ke, dengar ke, cakap ke, bergerak ke, semua keadaan dalam syurga itu Allah akan bagi dia bentuk nikmat. Nanti waktu kita belajar Al-Waqi'ah, Allah bagi nikmat pada dengar. Dengar tu pun nikmat. Allah ni dia takkan bagi ada sedikit ruang pun kekurangan di dalam syurga. Jadi ayat ini Allah nak suruh kita bayangkan nikmat pada betapa indahnya gelas-gelas minuman di dalam syurga. Sebab tu diulang 2 kali qawarir. Okay. Mari kita lihat apa yang sebenarnya perkataan qaddaruha taqdira. Maksudnya nanti dalam syurga air yang nak diletakkan dalam gelas-gelas minuman seperti qawarir tadi itu, dia akan diisi dalam keadaan yang sesuai dengan peminum dia tu. Kalau kita nak separuh je air, so nanti air tu akan dituang separuh. Kalau tuan-tuan nak penuh, so dia akan dituang penuh. Jadi tuan-tuan tak perlu cakap lah, buat isyarat kurang gula ya, kurang gula ya. Tak perlu. Tuan-tuan tak perlu cakap bagi kau sikit, kau sikit. Tak perlu cakap. Nanti akan ada yang isi qaddaruha taqdira. Tuan-tuan mungkin pernah orang hantar video hidangan, memang betul-betul halia lah, kata betul tak? Kita tak nak macam manis sangat, tawa, betul tak? Rasa masin. So dalam syurga ni dia tidak ada sedikit yang tidak sempurna. Itu cara Allah nak terangkan kepada kita tentang bagaimana nikmatnya di dalam syurga. Cuba bayangkan. Tapi nanti kita akan belajar air apa yang akan diletakkan di dalam akwabun. Al-Quran ada cerita. Nanti kita akan jumpa ayat dia. Tapi dalam surah lain lah, sedikit ada daripadanya. Surah apa? Surah Al-Insan. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-16 ini? Yang pertama, nikmat syurga penuh dengan keindahan, penuh dengan kesempurnaan. Saya dah sebut dah pada pagi semalam, kenapa Allah tak jadikan gelas itu kaca je? Kenapa mesti perak? Antara sebab dia apa? Supaya kalau kaca mungkin boleh jatuh, pecah ke, contohlah. Allah ni dia nak kata bahawa selamat peminum tu. Kemudian kita dapat belajar nombor 2, kesempurnaan khadam yang ada di dalam syurga. Siapa khadam tu? Nanti kita akan masuk pada ayat yang berikutnya. Jadi tuan-tuan tak perlu nak perintah dia berulang kali. Kalau tidak, sekejap
tak manis, sekejap lebih manis. Tak perlu, kerana Allah dah sediakan khadam dalam syurga ni, dia sangat sempurna, tidak ada kekurangan. Baik, kita terus masuk ayat nombor 17. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا, dan di dalam syurga itu mereka akan diberikan sejenis minuman. Ingat tak perkataan ka'san? Kita dah kupas pada ayat yang sebelum ini. Kita jumpa ayat yang Allah kata, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ingat balik ayat yang awal-awal kita baca sebelum ni. Kita jumpa perkataan ka'sin, samalah macam ka'san. Masih ingat lagi apa itu ka'san? Okay, tak apa, saya ulang kembali. Kalau ingat lagi, perkataan ka'sun, ia adalah minuman yang sudah sedia ada di dalam bekas minuman, yang sebenarnya ia adalah khamar, dia adalah arak. Jadi Tuhan nak kata ayat 17 ni, di dalam syurga itu mereka diberikan sejenis minuman. Ka'san tu maksudnya adalah khamar, iaitu arak. Kana mizajuha, yang campuran dia itu adalah zanjabila, iaitu zanjabil. Apa itu zanjabil? Dia lawan kepada kafur. Kalau ingat lagi kafur tu apa? Kafur, kata Ibnu Kathir, dia adalah wangi untuk menambahkan aroma bau dia, dan juga ia bersifat sejuk. Tapi kalau zanjabil, kita baca ulasan yang berikutnya dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata zanjabil pula sifat dia adalah panas. Faham tak maksudnya? Maksudnya nanti kalau kita gabungkan golongan abrar ni, mereka boleh pilih nak air khamar yang sifatnya sejuk, nanti dia akan dicampur dengan kafur, macam tu. Kalau dia nak khamar yang panas, dia akan dicampur dengan zanjabil. Okey, dah jelas keterangan ini? Okey. Apa itu zanjabil? Waktu kita belajar sebelum ini, kita tahu kafur adalah satu mata air yang Allah alirkan di dalam syurga. Dia panggil mata air kafur. Tapi zanjabil ini apa? Kita kena baca ayat nombor 18. Aina fiha tusamma salsabila. Ayat 18 bagi jawapan. Zanjabil tu apa? Jadi zanjabil ini aina, iaitu sebuah mata air yang ada di dalam syurga,
yang nama mata air itu adalah Salsabil. Salsabil. Ada orang namanya apa? Salsabila, kan? Nama Salsabila. Nama dia adalah sebuah mata air di dalam syurga, namanya Salsabil. Jadi kalau gabungkan ayat 17 dengan 18, Zanjabil adalah sebuah mata air yang ada dalam syurga yang digelar dengan Salsabil. Apa itu Salsabil pula? Okey. Dalam Tafsir Misbah memberikan ulasan, Salsabil, ramai para ulama kata ia merujuk kepada sesuatu yang apabila dia mengalir dalam kerongkong, dia mengalir dengan mudah. Tetapi dalam ayat ni Allah ada letak perkataan ba dengan huruf ya. Dia sepatutnya dia cukup dengan salsal, sepatutnya salsal. Tapi kenapa ditambah huruf ba, ditambah huruf ya, supaya bunyinya salsabila? Kata Pak Qul Shihab, dia kata ditambah, diletakkan huruf ba dengan huruf ya untuk menggambarkan betapa lancarnya air itu kalau diminum. Maknanya dia nak kata apa? Lazat, sedap. Kalau masuk dalam kerongkong kita ni, kita tak ada lah rasa macam nak termuntah ke, rasa macam apa benda air mengalir dekat kerongkong ni, tak ada. Dia kalau minum tu sedap kan, lancar. Itu dipanggil Salsabil. Okey, jelas saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Apa kita dapat belajar? Pelajaran nombor 1, khamar, iaitu kaksan tadi tu, ada kala Allah campurkan dengan Zanjabil. Kenapa kita kata ada kala? Kerana ayat sebelum ini kata ada khamar yang Allah campur dengan kafur. Tapi ayat ni pula kata khamar itu dicampur dengan Zanjabil. So nanti kalau masuk syurga, tuan-tuan nak yang mana satu? Nak yang panas ke, nak yang sejuk? Kan ada orang tanya, nak sejuk ke nak panas? Betul tak? Tuan-tuan nak pilih nak yang mana? Dua-dualah boleh, jangan bimbang. Tapi kalau sejuk, minum sejuk ni tak boleh lah, ada pantang larang. No, dalam syurga tak ada dah pantang larang, belasah minum, dia takkan sakit. Allah nak kata dalam syurga, kau nak rasa yang sejuk, kau campurlah dengan kafur. Kalau nak rasa yang hangat, yang panas, campur dengan Zanjabil. Tapi kalau baca kitab tafsir, ada para ulama kata macam Ibnu Ashur, dia mengatakan Zanjabil ni dia macam halia. Tuan-tuan biasa minum tak? Teh tarik campur halia, rasa apa? Macam panas-panas sikit kan? Wallahu a'lam. Walaupun ada ulama terjemahkan Zanjabil ni macam halia, wallahu a'lam. Orang Arab ni dia suka minum-minum yang bubuh apa? Bocengkeh lah, bubuh apa? Jadi panas-panas tu, Masya Allah, rasa haus pula. Kena pergi kedai mamak lah. Okey. Pelajaran nombor 2, Zanjabil ialah salah satu mata air dalam syurga yang digelar sebagai Salsabil. Tapi ada satu lagi mata air
yang Allah sebut dalam Quran, tapi dia bukan dalam surah Al-Insan. Saya tinggalkan soalan tu, apa nama mata air lain? Okay, tak apa, kita pergi ayat nombor 19. Boleh tuan-tuan dan perempuan? Sekarang Allah nak bagi jawapan. Allah ingatkan kita. Ingat tak Tuhan kata ayat 15 dengan ayat 16 tadi, Allah katakan nanti waktu kita lepak-lepak dalam syurga di bawah naungan pohon-pohon bersama dengan pasangan, duduk dalam keadaan bersila ke bersandar ke, diedarkan bekas minuman dengan bekas makanan kan, yang dia akan tuang dalam keadaan yang sangat sempurna. Mereka tu siapa? Ayat nombor 16 bagi tahu. Kita baca ayat dia. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Okay. Dan mereka ahli syurga tu sentiasa ada orang yang akan tawaf pada dia. Jumpa tak perkataan wa yatufu? Wa yatufu tu macam tawaf lah. Maksudnya nanti akan ada nanti dalam syurga kita semua akan dikelilingi oleh wildan, anak-anak muda lelaki yang sifat mereka ini mukhalladun, yang tetap kekal. Yang tetap kekal ni apa? Nanti kita akan bincangkan. Yang Allah Ta'ala kata, kalau engkau tengoklah anak-anak muda tu, kata Allah, engkau dapati mereka ini umpama mutiara yang bertaburan. Dia bukan khadam macam kita dekat dunia ni kan, kita tengok orang yang nak sediakan makanan kita ni pun tengok dia pun kita dah aduh. Boleh faham tak? Allah nak kata orang yang buat servis, edarkan bekas-bekas minuman makanan tu, engkau akan nampak mereka cantik, indah, umpama mutiara yang bertaburan. Kenapa Allah kata mereka umpama mutiara yang bertaburan? Sebab tu saya kata tadi, Allah tak akan buat dalam syurga mana-mana mata tidak sedap memandang. Takkan ada. Dekat dunia ni dia tak sempurna lah. Mungkin air tu sedap, kedai tu memang top air dia, tapi tengok tempat dia kotor. Mungkin pembantu kedai tu panggil berulang kali baru datang. Aku cakap kurang manis, dia manis. Kita jadi macam tension, penat kan? Tapi dalam syurga enggak begitu pak. Dia punya sempurna dia. Okey. Untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut, siapa itu wildan? Kenapa dia panggil mukhalladun? Kenapa Allah gambarkan mereka umpama lu'lu', mutiara? Dan kenapa Allah kata mereka itu bertaburan? Ini kita kena sambung esok insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-19 sekali lagi. Tapi dah ada nota, bolehlah baca terlebih dahulu. Tapi kalau nak tunggu saya terangkan, boleh juga. InsyaAllah kita jumpa besok pagi
Kalau ada mana-mana yang belum dapat nota, nanti tolong maklumkan. InsyaAllah kita cuba lagi sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sudahi pengisian kita dengan menutupnya dengan tasbih kafarah dan berpesan-pesan kita kepada kepentingan masa, iaitu dengan membaca suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.